sama ada V curve atau U atau K atau dalam kes Malaysia ni Z curve. Kena realistik. Sebab itu saya sebut tadi, yang positif yang hanya perdagangan soal ekspor. Tetapi saya akan menjelaskan umpamanya bahawa bukan saja dari segi andaian yang dibuat atau unjuran dibuat oleh badan-badan antarabangsa dan ekonomi tempatan, tetapi umpamanya apa yang dibuat oleh Kementerian Kewangan tentang unjuran cukai korporat. Cukai korporat kita 2019 sebelum Covid 63.8 bilion. Cukai korporat 2020 yang disebut oleh Menteri Kewangan 59.4. Sudah tahu Yang Berhormat tahu bahawa dengan kelemahan sektor industri dan kekurangan pendapatan, penutupan syarikat-syarikat dan pembuangan pekerja, mustahil penyusutan hanya 4 bilion. Jadi unjuran itu sangat tidak munasabah. Unjuran cukai korporat 2021 yang kita tengah mengangkat ekonomi ini, mungkin kalau boleh mula pertengahan tahun depan, belum tentu. Tapi unjuran Kementerian Kewangan 64.6 bilion, lebih daripada 2019 sebelum Covid. Ini bagi saya andaian yang tidak munasabah. Ini angka main-main untuk menggabui mata rakyat, ya. Dan saya tidak anggap satu yang bertanggungjawab bagi pihak Menteri Kewangan untuk menggunakan medan ini memberi penjelasan kepada rakyat bahawa pendapatan negara dari cukai korporat itu 64.6 bilion, ya. Kemudian kita lihat pendapatan korporat. Kita tahu juga bahawa pengucupan, kerugian dan juga permasalahan dihadapi oleh syarikat-syarikat. Bursa saham KLCI 30 syarikat 7 bilion pada suku kedua 2020, menguncup 74% di antara suku ke satu suku, 49.1% berdasarkan tahun demi tahun. Maknanya kerugian pengucupan itu 49.1%. Daripada sumber Malaysian Reserve 4 September, pendapatan korporat untuk dipulihkan pada suku ketiga. Ya. Untuk memudahkan, saya ada cat-cat ni kalau membantu speaker sikit ni. Baik. Kalau begini, macam mana pendapatan kita melonjak? Dari mana boleh melonjak kalau pengucupan pendapatan? Ya. Jadi oleh demikian, kalaupun corporate earnings kita mungkin meningkat untuk suku ketiga, dia tidak boleh mencapai jumlah yang diunjurkan oleh Kementerian Kewangan. Jadi oleh demikian, berdasar dua perkiraan ini saja tidak musabah. Saya sambung lagi umpamanya. Daripada Corporate Income Tax Collection, ya, SITA. Ini tak kira IKS. Kerana SME ini mengalami permasalahan yang sangat besar dan semua kajian membuktikan keadaan sedemikian. Ya. Tetapi yang disebut pendapatan daripada cukai korporat dan cukai pendapatan di antara 40 hingga 45 bilion itu telah melebihi unjuran yang munasabah sekitar 20 bilion. Jadi ini menunjukkan di dalam angka pendapatan agak tinggi untuk menunjukkan supaya kita tidak mengalami defisit. Padahal kita dah sebut dalam keadaan mengalami COVID ini, kita tidak sangat tekankan soal defisit. Kerajaan boleh tanggung, terpaksa hadapi masalah defisit. Tak payah nak cuba kelirukan dan gabui mata rakyat kata kita dapat kawal defisit dengan membuat suatu hujah yang salah dan tidak benar
mengenai unjuran pendapatan seperti mana yang saya buktikan tadi.